Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. InsyaAllah pada hari ini kita sambung matan yang kita baca pada pertemuan yang lalu, iaitu berkaitan dengan ahlul kabair, orang-orang yang meninggal dalam keadaan membawa dosa-dosa besar. Iaitu erti membawa dosa-dosa besar, mereka melakukan dosa besar, kemudian mereka tidak bertaubat, dan ketika mereka meninggal itu Allah tidak mengampunkan mereka. Itu mereka bawa dosa besar. Berkemungkinan Allah ampunkan mereka menurut qaul yang mengatakan bahawa kebaikan-kebaikan boleh menghapuskan amalan, semua amalan termasuk dosa besar. Tapi bagi pandangan yang mengatakan bahawa dosa besar wajib, dosa besar mesti melakukan, seorang pelaku dosa besar mesti bertaubat baru diampunkan dosanya, jadi mereka tak sempat bertaubat. Yang pentingnya mereka ketika meninggal, mereka masih berdosa dengan dosa besar yang pernah mereka lakukan. Allah tak ampunkan lagi. Okey, kita tengok pada syarah terus insya-Allah. Pada muka surat 174. Syarah. Kata-kata Syekh, itu Syekh berkata, wa ahlul kabairi min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fin nari la yukhalladun, iaitu orang yang melakukan dosa besar di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan kekal di dalam api neraka apabila mereka mati dalam keadaan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ini matanya adalah sebagai menolak pendapat Khawarij dan Mu'tazilah. Syekh berkata, ini antara masalah-masalah yang timbul kerana ditimbulkan oleh golongan ahli bid'ah. Kita tahu masalah akidah yang asal mudah, rukun iman yang 6 dan yang berkaitan dengannya. Apa yang Allah percaya dengan apa yang Allah beritakan, cukup. Namun setelah berlakunya kesesatan, ahli bid'ah mengeluarkan pandangan-pandangan yang salah, pandangan-pandangan yang dikatakan sesat dalam masalah akidah, maka ulama akidah menjawab syubhah-syubhah mereka dan memahamkan orang-orang yang telah terpengaruh dengan syubhah mereka. Sebab tu bab akidah ni, subjek akidah jadi apa? Jadi luas perbincangannya. Kalau tak ada ahli bid'ah, perbincangannya mudah. Mana selesai. Akidah Islam ni mudah. Rukun iman yang 6 susah. Iman yang 6 dan segala yang berkaitan perkara ghaib. Baca iman sifat-sifat Allah, kata beriman dengan Allah, segala sifat Allah, rububiyah, uluhiyah dan nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Baca faham iman, baca yakin. Itulah akidah Islam, mudah. Tapi perbincangan jadi detail. Sebab apa? Sebab dari zaman ke zaman akan ada pemikiran-pemikiran yang sesat, yang lari daripada landasan asal. Antaranya beginilah, sampai pada bab ini ada golongan Mu'tazilah dan golongan Khawarij
Mereka berpandangan, mereka keluarkan pandangan. Siapa sahaja yang buat dosa besar, tak bertaubat, mati dalam keadaan dalam keadaan masih lagi bawa dosa besar, Allah takkan ampunkan dia. Dia takkan ampunkan. Dan mereka ini akan masuk neraka, kekal selama-lamanya dalam neraka. Okey. Apa maksud mereka lakukan dosa besar atau membawa dosa besar kekal dalam neraka? Sebab apa? Yang kata tak kekal Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kata tak masuk neraka langsung Murji'ah. Murji'ah tak ada masalah lah. Murji'ah dia kata tak masuk neraka pun. Allah tu Maha Pengampun. Itu golongan Murji'ah. Dengan pelbagai level mereka. Yang kata masuk neraka tak kekal Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau masuk neraka. Dan boleh jadi mereka masuk neraka, boleh jadi mereka Allah ampunkan. Ahlul Masyiah. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Khawarij dan Mu'tazilah, mereka kata confirm masuk neraka, kekal selama-lamanya. Jadi kata Syekh di sini menolak pandangan mereka. Mereka kata kekal selama-lamanya. Syekh kata kalau masuk neraka, mereka tidak kekal dalam neraka sekiranya meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah. Iaitu selagi dia masih Islam, tidak kekal selama-lamanya dalam neraka. Okey, kata Syekh sebagai menolak pendapat Khawarij dan Mu'tazilah. Dan mereka yang mengatakan orang yang melakukan dosa besar kekal di dalam neraka. Dua kumpulan inilah yang kata kekal. Akan tetapi, Khawarij mengatakan mereka adalah disebabkan kafir. Mereka beza pula. Kekal kat neraka sebab apa? Khawarij kata sebab dia kafir lah. Sebab tu orang Khawarij dia mengkafirkan pelaku dosa besar. Bukan sahaja syirik. Kita terhadkan pada dosa syirik dan kufur, dosa yang bawa pada syirik dan kufur, mereka luaskan lagi. Semua dosa-dosa besar kalau orang Islam lakukannya, dia jadi kafir. Jadi kafir artinya mereka bukan Islam di dunia. Di akhirat kekal selama-lamanya dalam neraka. Suatu golongan Khawarij, mereka boleh bunuh siapa orang Islam yang mereka sebut dosa besar. Mereka boleh bunuh dan bertakarub dengan Allah dengan peristiwa mereka membunuh Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu an. Mereka boleh bunuh Sayyidina Ali dan mereka cuba bunuh Sayyidina Muawiyah. Dari zaman ke zaman ada je orang yang pemikiran mereka rasa siapa buat dosa besar dia perlu dibunuh. Sebab apa? Dia dah kafir. Dia dah kafir. Dan bila orang kafir menguasai kerajaan lagi bahaya. Jadi itu yang dicari dahulu. Di pandangan golongan Khawarij. Manakala golongan Mu'tazilah, mereka kata juga keluar mana akan kekal dalam neraka. Tapi sebab apa? Itu bukan sebab dia kafir, tapi kerana dia keluar daripada iman. Khawarij kata keluar dari iman kafir lah. Mu'tazilah kata tak. Dia iman, orang beriman dalam syurga. Orang yang keluar daripada iman, dia dalam neraka, tak syak. Tapi tak semestinya orang yang keluar daripada iman semua sekali itu kafir. Dia yang kekal kat neraka, sama ada dia kafir atau yang tak sampai tahap kafir tapi dah tak ada iman. Wujudlah istilah mereka kata al-manzilatu baina al-manzilatain. Satu kedudukan antara iman dan kufur. Antara dua manzilah. Satu manzilah, satu kedudukan daripada dua manzilah. Manzilah iman dan manzilah kufur, dia ada kat tengah-tengah. Jadi apa beza pemikiran Mu'tazilah dengan Khawarij? Kat akhirat tak bezalah. Dari segi masuk neraka kekal selama-lamanya. Beza dari segi sebab. Yang tu sebab Khawarij kata sebab dia kafir. Mu'tazilah kata sebab dia keluar daripada iman. Dia tak bukan lagi beriman. Dia keluar dari iman tapi tak kafir. Okay. Itu manzilah baina manzilataini. Beza kat mana kat dunia? Kat dunia golongan Khawarij
bila kata dia kufur, maka darah dia halal, boleh dibunuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila dia kafir, halal darah dia. Mu'tazilah kata bila dia belum kafir, tak halal darahnya, tak boleh bunuh. Dia berada di manzilah baina manzilatain. Dia tak kafir lagi. Tapi dia tak beriman. Dia bukan orang Islam, dia pun bukan orang kafir, dia berada antara dua manzilah, al-manzilah baina manzilataini. Ini pemikiran ini diperkenalkan oleh golongan Mu'tazilah. Berikutan rentetan daripada isu golongan Khawarij yang timbul pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan ketika kewafatan beliau. Dia dibunuh oleh golongan Khawarij. Cuma pemikiran dan ideologi dan akidah Khawarij yang mula keluarkan pandangan beristidlal sebagainya tak ada wujud Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman dia melampau, dia buat, dia bunuh, tapi dia tak ada satu akidah tersendiri, tak ada. Akidah tersendiri hanya zahir selepas zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib. Zaman Sayyidina Ali, masa tu baru mereka mula menjadikan perbuatan mereka sebagai agama, mereka beristidlal dengannya. Sebelum tu tindakan dan semangat dan juga praktikal, namun pemikiran dan idea dan juga beristidlal yang ayat Quran sebagainya wujud pada zaman selepas zaman Sayyidina Uthman, itu zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib. Terutamanya selepas berlakunya peristiwa As-Siffin, peperangan As-Siffin. Jadi pecah dulu, ada golongan Khawarij, ada golongan Syiah, ada golongan Ahli Sunnah, ada golongan Murji'ah. Semua ni timbul banyak selepas peperangan Siffin. Walaupun asal bibitnya bermula pada pembunuhan Sayyidina Uthman. Dia cerita itulah. Dari situ berentetan sampai berlakunya peperangan Siffin. Dari situlah masing-masing bawa kumpulan masing-masing dan masing-masing guna ayat Al-Quran, masing-masing berjedal dalam agama. Iaitu selepas berlakunya perpecahan pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadi kalau orang kata zaman Sayyidina Uthman betul, Khawarij timbul pada masa itu secara praktikalnya. Secara ideologi, satu ideologi yang tersendiri yang bawa kumpulan bagi beristidlal dengannya, itu berlaku selepas peperangan Siffin. Dan juga ada pandangan-pandangan yang lain tentang bila berlaku, bila mula timbulnya. Cuma pemikiran mereka jelas. Mereka mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Dan terutamanya pemimpin. Kerana itu yang sebab itu kita dapati bahawa golongan Khawarij sentiasa fokus mereka kepada pemimpin. Dan lebih teruk lagi, mereka tak pedulikan kafir betul. Fokus dia dipikir. Ada orang ni pemikiran akidah ni dia jadi mempengaruhi perangai dia. Dia tak nak cari orang Khawarij yang pergi jihad lawan kafir betul, susah nak cari. Hatta zaman sekarang, serangan-serangan ISIS jadi pun dia fokus kat mana? Ada ke negara Eropah di sekarang? Tak ada. Dia semua negara Islam. Kejap meletup kat Turki, kejap meletup kat tempat Syria, kejap meletup kat Afghanistan, setengah-setengah negara. Sebab apa? Itulah, itu yang dia belajar. Itu yang dia belajar. Siapa buat dosa besar, kafir. Siapa buat dosa besar, kafir. Pemimpin yang besar, perlu kafir. Siapa yang bantu pemimpin itu, kafir. Dan dia ada level-level dia. Berbeza dengan golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah sama juga melampau. Tapi dia dalam keadaan dia melampau pendirian dia pun liberal dalam bab lain. Mu'tazilah ni liberal. Liberal sepatutnya lembut lah. Liberal habis Murji'ah. Itu liberal habis. Tak ada apa-apalah buat-buat. Itu liberal yang betul-betul liberal. Mu'tazilah pakai otak juga. Tapi otak dia menyebabkan dia melampau. Dia kononnya nak bebas berfikir. Akhirnya dengan cara pemikiran Mu'tazilah, dia dapat kat dunia ni dia pakai ideologi itu, selamatlah dia tak kafirkan orang, tak bunuh orang. Tapi dia tahu orang ni bukan Islam. Dia bukan Islam, dia pun bukan kafir. Dia berada antara manzilah dengan manzilatain. Okey. Sebab tu kita tengok apa kata Syekh. Akan tetapi Khawarij mengatakan mereka adalah disebabkan kafir. Itu mengatakan, maksud di sini mereka mengatakan bahawa mereka
dikekal dalam neraka kerana disebabkan oleh kafir. Dari segi ayat tu mungkin perlu dibetulkan sikit lah, tapi begitulah maksud penterjemah juga penulis. Manakala Mu'tazilah mengatakan sebabnya kerana mereka keluar daripada iman, jadi mereka bukan lagi beriman, bukannya kerana menjadi kafir, malah mereka berada di antara iman dan kufur, sebagaimana yang telah dijelaskan ketika membincangkan kata Syekh, kita tidak mengkafirkan seorang dari kalangan ahli kiblat disebabkan melakukan dosa selagi dia tidak menghalalkan dosa tersebut. Syekh dah syarahkan sebelum bincang sebelum ini. Jadi kita fahamlah qaul Mu'tazilah dan qaul Khawarij. Jadi tak semua kita kalau tak orang bukan beriman orang kafir lah. Khawarij kata kalau tak beriman belum tentu kafir. Mereka berada manzilah baina al-manzilatu baina manzilataini. Ini beza cara pemahaman dari sunnah wal jamaah dan fahaman golongan Mu'tazilah dan golongan Khawarij. Bertambah satu lagi golongan Murji'ah juga terlibat bab ni. Murji'ah Allah ampunkan. Allah ampunkan. Dari insya-Allah semua benda Allah ampunkan, semua benda Allah sayang. Dia tak ada benda lain, dia tak ada benda tegas. Semua benda okey. Murji'ah yang paling melampau Jahmiyah. Kafir Islam sama je, semua agama sama. Itu yang paling melampau. Murji'ah ni tak ada. Ya? Murji'ah termasuk Murji'ah. Pluralisme. Mana Murji'ah ni dia benda irja', dia melambatkan sama ada irja', dia sama ada bererti dia mengharapkan perasaan raja', mengharap pada Allah Subhanahu Wa Taala semua benda Allah boleh ampunkan. Kalau Allah boleh ampunkan orang beriman, orang kafir pun Allah boleh ampunkan. Tak mustahil pun. Saya asalkan syarat dia apa? Jahmiyah kata syarat dikenal Allah, dia tahu siapa Allah, cukuplah. Dia ambil ayat-ayat makrifah yang kita bincangkan tu. Ada yang kata bukan kenal Allah, dia yakin, dia bukan kenal. Dia kenal dan yakin. Lepas tu ada yang kata tak, dia kenal yakin, dia pun kena ikrar dengan lisan, iaitu dia kena ngucap lah. Ya saya. Ya betul. Memang liberal ni, Islam liberal, mereka adalah Murji'ah zaman ini. Tapi bukan satu je. Liberal ni ada level-level ya. Liberal pun kita tahu berbeza. Ada orang liberal dalam bab agama, habislah pluralisme lah. Ada orang liberal dalam masalah akidah. Mazhab mana pun tak payahlah sunnah, tak ada sunnah, Islam cukuplah. Kan. Ada orang yang mana istilah liberal ni tak boleh kita nak katakan satu saja perkara dia. Tahap orang yang jadi liberal ni dia macam-macam. Cuma kalau zaman dulu tu selain pada ahli sunnah, mereka ada irja'nya, ada level irja'nya. Yang paling melampau Khawarij lah. Yang paling melampau Jahmiyah. Yang melampau bab menghalalkan, yang melampau nak mengkafirkan Khawarij. Yang gabungkan dua-dua siapa? Ibn Teruk. Yang gabungkan dua-dua. Yang paling jahat. Dia boleh ada dua-dua. Kat sana pun ambil, sini pun ambil. Pada suatu ketika wujud golongan sebahagian pada mazhab Batiniyah. Ideologi dia Batiniyah. Semua ini. Tapi golongan Batiniyah ni pernah ada kerajaan dia, tentera dia bunuh orang Islam. Dia kan ada semua orang tak ada apa-apa, tapi dia bunuh. Dia boleh dia dua-dua dia ambil. Yang sesat ni sebenarnya kesesatan ni satu yang mazhab dia. Semua mazhab syaitan. Asalkan orang lari daripada agama je, syaitan punya kerja lah. Sama ada yang ekstrim sampai ke tahap mana asalkan bila orang tu baik, dia akan ajar pada ekstrim sehingga dia rasa apa yang Quran letak tak cukup untuk meletakkan, tak cukup untuk kawal manusia. Dia kena letakkan lagi dia punya ideologi dia untuk ketatkan lagi undang-undang Islam. Jenis yang orang baik. Ni syaitan kacau dalam bab ekstremism. Kena betul-betul lah ekstremism yang betul. Bukan ekstremism yang orang yang ikut Quran Sunnah, ikut Nas betul-betul jadi ekstrim. Sebab tu
takrif ekstrim ni kena check berdasarkan orang tu sendiri. Kita tak terima takrif orang tu kata ekstrim, siapa ekstrim tu berada dia. Ada orang dia rasa bid'ah okey, orang cakap bid'ah tu bid'ah dia kata orang tu ekstrim. Ada orang dia ekstrim buat politik, dia kata semua politik okey, siapa yang pegang pada satu parti ke sebagainya dia kata ekstrim. Takrif ekstrim ni dia tak bergantung kepada kefahaman yang betul. Sebab tu sebelum cerita tentang ekstremism, sebelum cerita tentang melampau agama, cerita dulu yang betul kat mana. Tapaknya kukuh, yang mana betul. Okey, baru kita tahu. Orang yang ekstrim dalam satu perkara, dia meletakkan syarat-syarat lebih pada syarat letakkan ekstrim. Dan ada level-levelnya. Dan meletakkan hukuman lebih pada syarat letakkan ekstrim lah. Ada yang liberal, syarat dah letakkan satu, irja', dah letakkan satu undang-undang, dan letakkan semua perkara yang dah kukuh, dia longgarkan. Dia rasa macam apa yang ada kat Quran ni belum cukup, toleransi belum cukup sesuai, ketat sangat sampai dilonggarkan, itu namanya irja'. Dan antaranya liberal lah, bentuk irja' antaranya zaman sekarang liberal. Zaman dulu ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah. Mu'tazilah ada liberalnya. Mu'tazilah sebahagian daripada irja' dalam bab tertentu. Dalam bab akal dan sebagainya. Okey. Paling ringan siapa? Irja' paling ringan. Murji'ah tapi paling ringan. Murji'ah tu fuqaha. Murji'ah fuqaha kat mana? Dia tak ada macam orang kafir yang irja' ni, yang jenis yang semua agama sama ke, yang betul salah maksiat dengan ibadah sama je, atau golongan batiniah yang irja' yang betul-betul. Irja' fuqaha cuma dalam mentakrifkan iman. Takrif dia sama, dia bawa kepada takrif golongan Murji'ah. Iaitu meletakkan amal ni tak termasuk takrif iman. Amal ni wajib kena buat, mulazim, mesti benda yang lazim, mesti kita buat. Tapi nak kata dia sebahagian beriman tu, taklah. Iman tu dia keluarkan amal daripada takrif iman. Menyebabkan golongan Murji'ah kata nampak bukan pasal iman pun, jadi khilaf lah kan, masalah fiqh lah. Jadi amalan-amalan ni tak masuk bab iman. Last sekali kesannya golongan ni ambil hujah tu. Ambil hujah tu yang menghalalkan atau mengatakan bahawa amalan-amalan tertentu bukan berkaitan dengan iman, maka tak boleh kita menyatakan orang tu kafir, kufur dengan perbuatan tertentu. Jadi semua perbuatan kekufuran takkan berlaku dalam bab perbuatan. Last sekali timbul golongan kemudian pergi minta dengan kubur ke, minta dengan besut. Busut. Bahaya sebut nama tempat ni. Hari ni terpengaruh dengan parlimen pertama. Sibuk hari cuti pula kan. Sidang parlimen, dengar je lah. Busut pun terbusut dah. Pergi minta kat busut ke, pergi minta dengan jin ke, syaitan ke, tak pernah istilah kufur bagi orang Murji'ah. Tengoklah hati dia minta kat siapa sebenarnya. Itu semua asbab. Dah benda kufur jadi asbab. Pergi kat bomoh pun tak ada masalah, pakai tangkal tak ada masalah. Puncanya apa? Dia tak ada punca. Dia memang pemikiran macam tu. Dia memang jenis yang Murji'ah. Tapi golongan Murji'ah ni dia ambil alasan apa? Dia ambil qaul Murji'ah fuqaha. Kan ulama ada sebut, takkan ulama engkau je betul. Sebab tu ulama kata tak boleh bertolak ansur dalam bab ta'rif. Sebab apa? Akan jadi jalan. Murji'ah fuqaha, mereka bukan Murji'ah, mereka fuqaha. Mereka ajarkan, tapi cara mereka ta'rifkan tu boleh buka peluang, ada kesannya kepada golongan ini. Jadi ulama tetap mengatakan salah. Bukan ulama hukumkan mereka ni bukan ahli sunnah wal jamaah, terkeluar mereka dari Murji'ah, tak. Murji'ah fuqaha artinya mereka fuqaha di kalangan umat Islam sebagainya, mereka salah dalam mentakrifkan iman, walaupun mereka mewajibkan, tetapi kesan daripada takrif mereka boleh bawa kepada irja'. Jadi kita kena faham juga, jangan pula kita belajar fuqaha pun Murji'ah lah sekali letak. Fuqaha ni imam sekian-sekian Murji'ah. Tak boleh, tak ada macam tu. Itu maksud Murji'ah tu fuqaha. Dan bila kita belajar dalam bab ini, kita akan bila belajar betul, tengok dalam keadaan kita tahu mereka salah, tapi yang timbul dalam perasaan respect. Respect kat mana?
Hujah-hujah mereka tu memang jujur nak pertahankan agama. Cuma salah dalam takrif. Biasalah. Sebab tu pentingnya watawasau bil haq. Berpesan-pesan pada hak. Jadi apa yang wujud dalam kitab-kitab dan sebagainya, walaupun kita tahu pemikiran irja' murji' fuqaha ni bukanlah kesannya tak mereka tak sama dengan murji'ah. Ada yang kata jangan menamakan mereka murji'ah. Sebagainya. Tapi itulah istilah yang diwarisi dan diguna pakai oleh ulama untuk memahamkan bahawa pandangan mereka ni boleh bawa kepada irja' atau memang irja' sendiri. Kerana mereka tidak memasukkan amal dalam takrif iman. Okey. Okey, selesai satu perkara. Kemudian Syekh kata lagi, katanya, iaitu kata Al-Imam Tahawi lagi, orang yang melakukan dosa besar di kalangan umat Muhammad. Wa ahlul kabairi. Saya nak syarahkan kepada ahlul kabairi. Seperti misalnya saya selalu sebut, sepatutnya kalau matan ni letakkan bahasa Arabnya. Sebab kita nak tahu apakah teks yang nak disyarahkan. Apa maksud ahlul kabair? Orang-orang yang ahlul kabair itu orang yang melakukan dosa besar di kalangan umat Muhammad. Wa ahlul kabairi min ummati Muhammad, iaitu menyebutkan secara khusus umat Muhammad. Kalau teks asal, minta maaf saya cek. Syarahkan kabair atau umat Muhammad, ada dua. Okey. Teks asal, wa ahlul kabairi min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pelaku-pelaku dosa besar dari kalangan umat Muhammad. Jadi saya bincangkan sekarang perkataan dari kalangan umat Muhammad. Jadi kalau sebelum umat Nabi Muhammad, pelaku-pelaku dosa besar sebelumnya kekal kat neraka ke atau sama macam umat Muhammad? Pak Syekh kata pelaku wa ahlul kabairi min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan Syekh sebut umat Muhammad, adakah perkara ini khusus untuk umat Muhammad atau Syekh nak masukkan orang Islam? Rajihnya Syekh masukkan orang Islam. Umat Muhammad yang dimasukkan sekarang adalah orang Islam, dia masih lagi Islam. Ada sebahagian daripada syurah mengatakan bahawa pelaku-pelaku dosa besar umat sebelum Islam mereka kekal dalam neraka. Jadi kelebihan ini hanya diberikan pada umat Muhammad ketika mensyarahkan matan ini. Sebab itu Syekh terangkan, Syekh katanya itu kata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, iaitu wa ahlul kabairi min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, orang yang melakukan dosa besar di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Iaitu menyebutkan secara khusus umat Muhammad, dapat difahami bahawa orang yang melakukan dosa besar daripada kalangan umat bukan umat Muhammad sebelum syariat mereka dinasahkan dengan hukum ini, hukum mereka adalah lain dengan hukum yang orang yang melakukan dosa besar dari kalangan umat Muhammad. Ini masih diperbincangkan. Saya kata kalau maksudnya begitu, masih diperbincangkan, artinya ini adalah perkara yang khilaf. Yang memang ada ulama yang syarahkan begitu, bahawa umat ini kelebihannya kalau buat dosa besar tak kekal dalam neraka. Namun pandangan ini itu diperbincangkan. Ini masih diperbincangkan. Ini kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu bahawa orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarah iman akan keluar daripada api neraka. Nabi dah beritahu dah. Syekh maksudkan macam mana? Syekh hormat dengan pandangan yang kata begitu, dengan syarahkan bahawa umat Muhammad sahaja yang ada kelebihan ini. Tapi Syekh kata masih diperbincangkan pandangan mereka. Biasanya kalau Syekh lembut begini, yang sebutkan itu daripada kalangan Hanafiyah, kerana Syekh banyak uslub Syekh Ibn Baz rahimahullah ketika mengkritik sebahagian daripada mana-mana ulama Hanafiyah, beliau akan berlembut sebab beliau berada dalam masyarakat Hanafiyah. Dan itulah uslub yang kita guna pakai kalau nak kritik ulama mazhab Syafi'i, atau pandangan mazhab Syafi'i, kena lembut lah. Walaupun kita lembut kerana mereka ada kedudukan yang tersendiri, ditambah dengan mereka ada pengikut yang tersendiri, ditambah dengan kita yang nak kritik ni duduk di kalangan pengikut yang bermazhab dengan mazhab
mereka. Jadi ini adab yang perlu dijaga dalam ketika kita bincangkan ilmiah sekalipun, kita perlu meraihkan keadaan setempat, keadaan semasa. Bukan bererti tidak menceritakan perkara yang hak, tapi perlu meraihkan psikologi orang yang terima. Tak mudah masuk tanah orang, masuk kawasan orang, contoh pemikiran begitu, kemudian kita nak kritik tuan rumah. Tak mudah. Kecuali lah kalau memang salah itu memang salah yang tak ada apa? Tak ada maafnya. Orang cakap, habis umat dulu. Bukankah kata orang dulu masuk neraka tu kekal? Sebab apa? Kita tak ada bertanggungjawab. Itu pandangan kita ni, syarahkan umat. Kita hanya syarahkan berkaitan dengan kesannya apa. Kita cerita tentang hukum umat Nabi Muhammad ni dapat kelebihan ini. Semua yang dia tak ada kesan dari segi praktikal, tak ada. Semua yang datang lepas ni semua umat Muhammad. Tak ada lagi umat lain. Dia tak ada cerita melibatkan, oh habislah, nanti umat lain marah. Umat lain mana lagi? Dah tak ada dah. Dia tak ada dah. Umat yang ada semua umat Muhammad yang ada sekarang ni. Jadi tak ada siapa nak marah. Tak ada siapa nak marah. Tak ada kesan apa-apa. Tak ada siapa kafirkan siapa. Jadi pandangannya begini, sebagian dari ulama kata, oh jadi menjadikan kita lebih rasa nikmat, bersyukur nikmat Allah sebagai umat Muhammad sebagainya. Ada kesan baik. Tapi walaupun bagaimanapun, tetap dibincangkan. Perlu dibincangkan. Walaupun kesannya tidak besar, berbanding dengan masalah-masalah yang melibatkan masalah umat, tapi dibincangkan. Syekh kata sebab apa? Sebab ada hadis Nabi SAW yang Nabi sebut bahawa yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Akan keluar dari api neraka siapa sahaja yang ada dalam hatinya satu zarah daripada iman. Zarah iman artinya cukup ada tauhid. Ada yang tauhid akan keluar dari api neraka, dan lafaz ini umum, tidak terhad kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baginda tidak mengkhususnya kepada umatnya sahaja. Sebaliknya baginda menyebut iman secara umum. Siapa yang ada dalam hatinya sebesar zarah beriman, mereka akan dikeluarkan daripada api neraka selepas mereka disiksa dalamnya. Cubalah perhatikan dengan setengah tulisan, dalam setengah tulisan tidak ada menyebutkan umat. Ada setengah riwayat daripada setengah dalam nuskhah, tulisan nuskhah matan Aqidah Tahawiyah tidak mengkhususkan umat Muhammad. Hanya disebutkan wa ahlul kabairi. Wa ahlul kabairi. Direct wa ahlul kabairi finnari la yukhalladun. Tak disebutkan min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mungkin itu adalah kita kata kemasukan ataupun perkataan yang dimasukkan dalam matan syekh, ataupun memang syekh sebut, tapi nuskhah lain buang, takut kelirukan. Dia ada dua kemungkinan. Cuma kita tahu faham maksud syekh umat Muhammad di sini. Kalau boleh kita syarahkan dengan makna yang betul, apa salahnya syarahkan makna yang betul. Dan kita tahu pun syekh tak kafir, syekh tak ada sebutkan benda ni dengan jelas sekalipun. Dia kata umat Muhammad yang syekh maksudkan di sini adalah di kalangan umat Islam. Bukan mana dengan umat Islam lah, orang ahli tauhid. Dia bukan dengan umat Muhammad atau umat Musa, tak bukan perbandingan dengan umat sebelum Muhammad. Tapi perbandingan umat Muhammad sini adalah ummatul ijabah, iaitu orang kita tahu umat ada berapa? Ada dua, betul nak cerita syarak. Satu ummatul dakwah, yang kedua ummatul ijabah. Umat dakwah ni semua yang lahir zaman Nabi sampailah hari kiamat, mereka umat dakwah. Itu orang-orang yang kita disuruh untuk menyampaikan dakwah pada mereka. Mereka wajib untuk menerima dakwah Nabi Muhammad. Tapi belum tentu mereka masuk Islam. Kalau mereka dengar dan masuk Islam, namanya umat ijabah. Ummah ijabah. Jadi orang pelaku dosa besar yang tak kekal kat neraka ialah umat ijabah yang masih ada iman. Habis kalau pelaku dosa besar yang orang kafir itu dah memang confirm kat neraka dah. Dia buat dosa lagi sebagainya, itu memang dikekal dalam api neraka. Jadi boleh dimaknakan dengan makna betul, kita ambil dah takrifan yang syarah yang betul. Sebab syekh sebutkan matannya. Yang syarah ni yang perlu makna yang betul. Cuma syekh bila berlais, beliau ni kemudian ulama kemudian bila dah jumpa ada orang sebut sebelum beliau kata umat sebelumnya kalau buat dosa besar kekal kat neraka. Beliau kata
Jadi beliau terpaksa sebutkan untuk bersihkan supaya apa yang beliau tegakkan ini dapat membetulkan kesilapan yang pernah dilakukan oleh orang yang mensyarahkan akidah tahawiyah sebelum beliau. Cuma anda tak pastilah siapa yang dimaksudkan tersebut. Okey. Para ulama berselisih pendapat tentang dosa besar kepada beberapa pendapat. Okey, selesai dah kita kata ahlul kabair. Soalan seterusnya. Apa maksud ahlul kabair? Orang yang melakukan dosa-dosa besar. Siapa yang dimaksudkan pelaku dosa besar? Jadi kena cek dosa besar ni apa. Soalan. Dosa ni ada besar kecil ke? Ya? Ijma' umat kata ada dosa besar dan kecil secara umum. Ada yang kata tapi bagi dalam konteks mau'izah, konteks peringatan, tak ada dosa besar, tak ada dosa kecil lah. Kalau nak cek, nak tengok buat dosa dengan siapa, yang kamu lawan siapa, lawan Allah, mana boleh cakap benda kecil. Kan sekecil-kecil perkara pun dosa besar sebab melihat kepada siapa yang kita lakukan maksiat kepadanya. Tapi kalau melihat kepada teks-teks nas dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW, dapati bahawa Quran membezakan antara jenis dosa. Ada yang besar, ada yang kecil. Contohnya tengok pada muka surat 135, ayat yang tercatat di situ. Allah berfirman, ini bukan surat An-Nisa ayat 31. Allah kata, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar, iaitu apa yang dilarang ke atas kalian, iaitu larangan-larangan yang berbentuk dosa besar, kalau kamu tinggalkan, nukaffir ankum sayyi'atikum, kami akan hapuskan kesalahan-kesalahan kamu. Ini dalil ayat yang dalil bahawa ada dosa besar, ada dosa kecil. Dan ayat ini juga menjadi dalil kepada golongan yang mengatakan bahawa dosa yang diampunkan dengan amalan-amalan tanpa taubat itu adalah dosa kecil. Dosa besar Allah kecualikan. Allah kata kalau kamu tak buat dosa besar yang dilarang ke atas kalian. Artinya kalau buat dosa besar kena bertaubat. Dan kalau dosa kecil, dosa-dosa kecil tak perlu, kalau kita tak bertaubat pun Allah ampunkan. Kadang-kadang dengan wuduk kita, dengan solat kita, bukan dengan amal kebaikan. Setiap amal kebaikan akan menghapuskan dosa yang terhapus, dosa kecil. Maka kalau dosa besar terhapus atau tidak dengan amal kebaikan yang kita lakukan tanpa taubat. Orang solat banyak, dia ada melakukan, katalah dosa besar. Dia dosa besar contohnya apa? Minum arak. Dosa besar. Semayang pun kuat. Dia semayang, dia sedekah, buat kebaikan. Terampun ke tidak dosa besarnya? Dosa minum arak? Ada dua kaul dia lah. Pandangan yang kata boleh terampun, ada je kemungkinan Allah ampunkan dosa. Dia solat banyak-banyak, dia buat kebajikan banyak-banyak, mungkin sahaja amalan tersebut akan menghapuskan dosa besarnya. Ada yang kata tak, menghapuskan semua dosa-dosa kecil. Dosa besar tu dia kena taubat pada Allah. Kalau tak, dia mati, dia masuk bab masyiah. Allah kira. Maksudnya kena timbang lah. Kalau kebajikan dia buat banyak sangat, kan, sehingga banyak kebajikan, dosa besar dia hanya satu banding dengan kebajikan yang banyak, menanglah dia selamatlah. Maknanya dia, Allah takkan ampunkan, tapi kena timbang. Kena timbang di atas mizan. Rajihnya mana? Dosa besar diampunkan atau tidak? Dengan pandangan Asatizah Baitul Salam. Ataupun kita kata pandangan mazhab Baitul Salam. Ini tidak, masuk ke tidak? Wallahu alam. Kaulnya khilaf ulama. Namun ana cenderung, wallahu alam, ana cenderung kepada hujah-hujah pihak mengatakan semuanya terampun. Semuanya terampun. Sebab apa? Bila Allah sebut ayat yang kita baca sebelum ni, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha duna dzalik. Allah tak akan ampun dosa orang buat syirik padanya, dan Allah ampunkan semua sekali yang kurang dari syirik, tak sampai syirik. Allah sebut secara umum. Walaupun yang tu cerita tentang lepas kematian, artinya sebelum kematian lebih aula lah.
dah meninggal, buat dosa dosa yang tak sama syirik, buat dosa besar, yang kurang dari syirik, Allah ampunkan pada meninggal. Masa hidup dia buat kebajikan, dia solat, dia zakat, dia puasa, dia buat kebajikan yang banyak dan sebagainya, lebih aulalah dia boleh diampunkan oleh Allah SWT. Tapi itu dari segi apa? Dari segi formula. Dari segi personal, tak boleh mengandalkan kepada rahmat Allah sehingga dia tidak melakukan tanggungjawab syariat untuk bertaubat, istighfar dan sebagainya. Belum tentu kita termasuk dengan golongan ahlul maghfirah yang Allah bagi pengampunan. Orang yang Allah ampunkan ni, Allah kata siapa yang Allah nak, belum tentu kita yang Allah nak. Nak tak nak, kita bertaubatlah pada Allah, istighfar dan sebagainya. Kerja kita beramal dengan penuh dengan raja, disertai dengan khauf dan raja dan mahabbah yang beriringan dengan segala amal ibadah yang kita lakukan. Okey. Jadi kata Syekh, para ulama berselisih pendapat tentang dosa besar kepada berapa pendapat. Okey, dah bincang dah tentang ada dosa kecil, dosa besar. Dosa kecil apa? Dosa besar apa? Sekarang ni perbincangan seterusnya. Dah semua sepakat ada dosa besar, ada dosa kecil. Ada Al-Quran sebut dosa besar, dosa kecil. Hadis pun dah sebut dosa besar, dosa kecil. Perbincangan seterusnya, dosa mana yang besar, dosa mana yang kecil? Apa takrifannya? Sebelum anda tengok pada yang lain, kita tengok apa yang Syekh sebut. Ada pendapat mengatakan dosa besar ada 7. Pada saya letak nombor 1. Ada 7. Daripada hadis as-sab'i mubiqat, 7 perkara yang membinasakan. Ada yang mengatakan 17. 17 ni mereka gabungkan beberapa hadis yang highlight perkataan kabair. Yang mereka jumpa 17. Ada yang menyatakan dosa besar ialah perkara yang syariat sekata mengharamkannya. Artinya, ditakrifkan. Ada yang hadkan bilangan, dosa besar ni je 7 ni. Ada yang katakan tak 17, yang ni 17 saja. Dia senaraikan satu persatu, selainnya dosa kecil. Saya akan syarahkan. Akan ada dosa tentang sebab membiqat, syirik, sihir dan sebagainya. 17 campurkan. Pendapat juga campurkan. Cuma Syekh tak nak bincangkan kaul mereka secara detail. Itu 2 kaul yang menghadkan. Ditanyakan kepada Ibn Abbas, dosa besar 7 saja ke? Ibn Abbas kata 70. Rasa 70 tu lebih tepat. Malah setengah riwayat sebut 700. Ila 700 aqrab. Kalau nak kata 700 tu lebih tepat. Jadi kita ada 2 lagi pandangan dosa besar. Ada yang hadkan jumlah tertentu, ada yang tak hadkan. Yang hadkan ada 2 kaul yang masyhur, 7 dan 17. Tapi bukan 2 tu je. Ada yang kata 4, ada yang kata 11, macam-macam lah. Ada yang gabungkan 4, 11. Ada yang kaul, ada yang hadkan. Masing-masing berdasarkan kepada hadis yang mereka jumpa, mereka temukan. Sebab itu tak didetailkan di sini. Sebab ada yang hadkan bilangan tertentu. Ada yang katakan bahawa dosa besar itu tidak terhad pada bilangan tertentu. Tetapi dia ada sifat yang dikongsi bersama. Yang boleh, ada sebab yang boleh dijadikan atau dikategorikan dosa itu sebagai dosa besar. Apakah sifat tersebut yang menjadikan dosa besar, dosa kecil? Okey. Qaul yang disebutkan di sini, iaitu mattafaqat syara'i'u ala tahrimihi. Iaitu dosa-dosa yang disepakati semua syariat dia yang haram. Sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang haram, dosa besar lah tu. Semua syariat, sejak syariat Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, memang benda tu haram. Contohnya bunuh, haram sejak zaman Adam, kan? Sampai zaman Nabi Muhammad, okey, haram. Jadi ini dosa besar lah. Tapi kalau dulu
haram, sekarang halal. Kalau sekarang halal tak dosa lah. Tak dosa lah. Yang tak dosa. Kita cerita syariat kita dulu. Tapi kalau dulu tak haram, sekarang haram, jadi dosa kecil. Ya, dulu tak haram benda tu. Tapi zaman Nabi Muhammad diharamkan. Ada tak? Ada. Kahwin lebih 4. Orang, kalau ada orang dia kahwin 1000 orang, 100 orang, isteri dia, dosa besar ke dosa kecil? Nak ikut pada takrif ni, takrif ni kata nampak cantik dah. Tapi bagi ulama yang bantah, mereka kata dosa besar ke kecil? Ni bab perkahwinan. Jadi kalau kahwinan terlebih pada 4, dia jadi apa? Jadi zina. Kalau kita kata tak sah, kecil ke dosa zina? Tak. Kahwin lebih pada 4, umat syariat Muhammad dihadkan. Sebelumnya tak dihadkan. Atau kahwin dengan adik-beradik susuan. Sebelumnya dibenarkan, umat Nabi Muhammad diharamkan. Kahwin dengan adik-beradik. Ini bab kahwin ni banyak ni. Yang nampak disebutkan dengan jelas dalam bab syariat terdahulu ada yang membenarkan. Sehingga mereka khilaf, berlaku khilaf. Nabi Musa kahwin dengan salah seorang pada anak dua orang perempuan, dengan kahwin dengan dua-dua ke kahwin salah seorang. Tapi rajanya seorang lah, sebab tawaran pun salah seorang daripada anak Syuaib ataupun anak laki soleh. Nak kata Syuaib lah, itu khilaf di situ. Seorang laki soleh di Madian, ataupun Nabi Syuaib. Itu setengah pandangan ulama. Di pandangan ni, mana anak sebut dia anak rot terus lah. Mana tak kuat lah, tak kuat. Sebab masih ada ruang untuk orang kritik. Tapi ini salah satu pandangan. Salah satu pandangan kata dosa besar adalah dosa yang disepakati pengharamannya sejak pada semua syariat. Semua Nabi katakan benda itu haram, itu nama dosa besar. Kalau dalam syariat kita diharamkan, syariat dulu tak haram, namanya dosa kecil. Okey. Waqila, dan ada pendapat, pendapat yang lain. Pendapat-pendapat ni letak nombor tu cantik juga. Ada pendapat mengatakan dosa besar ialah perkara yang menutup pintu ma'rifatullah. Ma yasuddu babal ma'rifati billah. Dosa besar adalah dosa yang melibatkan syirik atau segala perkara yang menyebabkan berkaitan dengan ma'rifatullah. Tauhid lah. Kita masalah tauhid dosa besar. Masalah ma'rifatullah. Tapi masalah fik, masalah kecil-kecil, masalah amalan, ni biasanya yang keluarkan begini adalah golongan yang membezakan antara amalan dengan i'tiqad. Yang berkaitan dengan akidah pula berkaitan dengan Allah, dosa besar. Berkaitan dengan selainnya, dosa kecil. Waqila dhahabul amwali wal abdan. Dosa yang melibatkan kerosakan harta atau kebinasaan nyawa. Melibatkan kematian, melibatkan harta rosak, itu dosa besar. Yang tak melibatkan kerosakan, tak ada harta yang musnah, tak ada nyawa yang melayang, dosa kecil. Jadi kalau tak ada macam ni, orang yang dengar muzik besar ke kecil, yang kata tak haram lah. Yang kata haram, dosa kecil lah. Yang melihat perkara yang haram, dosa kecil, dosa besar, dia tengok je, bukan dia buat. Dia kata dosa kecil. Semua benda tak melibatkan kebinasaan harta, kerosakan harta ataupun kematian ataupun nyawa, dia kata mereka takrifkan sebagai kecil. Takrif pun takrif yang tak kuat. Takrif yang tidak kuat. Harta dan badan. Okey. Ada yang berpendapat, okey, sumiyat kabair binisbah idhafah ila ma dunaha.
Okey. Terjemahan sini ada yang tertinggal mungkin. Ada yang mengatakan segala tak sampai harta badan. Ada yang berpendapat hampir mencecah 70 perkara. Ana tak nampak teks asal. Oh, kat bawah. Ada yang didahulukan. Kalau ikut pada yang kitab cetakan Ana yang kata 40 bilangan 4 sehingga 70 ni, dia pendapat yang kat bawah. Sekarang dicepatkan. Jadi pendapat bolehlah kalau antum buat ni yang letakkan bilangan dia hampir 70. Dia bukan satu, bukan ada yang kata satu je, syirik. Itu pandangan. Syirik sahaja dosa besar, yang lain bukan dosa besar. Ada yang katakan 7. Berdasarkan hadis yang 7 perkara yang binasakan, sebab mubiqat. Ada yang kata 4. Itu berkaitan dengan dosa-dosa yang disenaraikan dalam hadis. Kaitan dengan bunuh, zina, anda lupa satu hadis berkata 4. Ada yang katakan 11, ada yang katakan 17. Ini semua had. Ada yang kata 70. Sampai pada 70 setelah mereka buat kajian. Ada yang kata sampai pada 80 lebih. Mereka faham Imam Zahabi letakkan 86 atau 76 dengan pelbagai cetakan, mereka kata itulah dosa besar. Hakikatnya tidak. Imam Zahabi sendiri dalam Muqaddimah beritahu dah. Beliau dah ada takrifan beliau sendiri. Jadi nombor jumlah dosa besar yang beliau letakkan kitab kabair bukanlah nombor itu, had bilangan nombor itu bukan beliau maksudkan. Beliau cuma senaraikan sebahagian daripada yang cukup syarat sebagai dosa besar seperti mana yang beliau tarjihkan. Kita akan baca tarjih beliau. Okey. Ada yang mengatakan segala yang dilarang oleh Allah adalah dosa besar. Semua benda yang Allah larang adalah dosa besar. Sebab apa? Kita lawan dengan Allah. Yang yang umum tadi. Ada yang mengatakan segala dosa yang dikenakan hudud dan diancam dengan neraka atau laknat atau kemurkaan Allah adalah dosa besar. Ini takrif paling masyhur. Dosa besar, dosa kecil. Nak tahu besar ke kecil? Tengok dalilnya. Ini bukti menyatakan bahawa nak katakan benda itu berdosa mesti ada dalil. Jangan kita suka-suka buat formula. Cek dalil. Kalau dalil larangan tadi disertakan dengan ancaman neraka di akhirat atau ancaman hukum hudud di dunia atau laknat atau balasan-balasan lain, yang mana ada ancaman-ancaman ini, namanya dosa besar. Yang dilarang secara mutlak tanpa ada ancaman atau diketahui bahawa ianya haram tapi tidak melibatkan hukum hudud dan qisas, dia adalah dosa kecil. Takrif ini takrif yang paling masyhur. Ini adalah contoh pendapat-pendapat yang ada, kata Syekh. Ungkapan salafus salih berbeza dalam memberikan takrif bagi dosa kecil. Ada di kalangan mereka berpendapat dosa kecil ialah kesalahan yang tidak dikenakan had dunia dan akhirat. Ini menguatkan pandangan yang dengan takrifan tadi. Di kalangan mereka ada yang berpendapat dosa kecil ialah segala dosa yang tidak dikenakan laknat, kemurkaan dan balasan api neraka. Ada yang berpendapat dosa kecil adalah dosa yang tidak dikenakan had di dunia dan ancaman di akhirat. Pandangan ini ada banyak disokong oleh pandangan salaf. Ini semua pecahan daripada apa yang disebutkan tadi. Maksud ancaman ialah ancaman khusus dengan api neraka atau laknat atau kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ancaman yang khusus di akhirat adalah sama dengan hukuman khusus di dunia, iaitu yang ditetapkan kadarnya itu hadnya. Hadnya adanya hukuman hudud, had ataupun hukuman hudud. Ditetapkan kadarnya artinya hukuman hudud. Hukuman hudud ni Allah tetapkan kadar dia. Pemerintah tak boleh nak ubah. Allah kata hukum ini mencuri dan kadar sekian potong tangan, pemerintah tak ada ubah kadar dia dalam hukum hudud. Hudud artinya had. Dah ditetapkan, Allah yang tetapkan. Kesalahan zina kena sebat 100, tak boleh kurang, tak boleh lebih. Bagi yang ghairu muhsan, yang muhsan kena rejam
Tak boleh tukar, tak boleh ubah. Kena rejam sampai mati. Bukan rejam sampai pingsan. Dia tak boleh ubah. Dia tak boleh ubah. Tu nama hukuman ada hadnya, ada kadarnya. Ta'zir. Ta'zir di dunia adalah sama dengan ancaman. Sekejap, kita baca semula. Hukuman khusus di dunia iaitu yang telah ditetapkan kadarnya. Ta'zir di dunia adalah sama dengan ancaman dengan selain neraka, laknat atau kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting beliau Syekh sekarang sedang menukilkan pandangan-pandangan salafus saleh. Kalau kita tengok pada teks yang asal, wa minhum qal dan semua qaul ini ada di nota kaki disebutkan orang-orang yang berpandangan dengannya. Itu kesimpulannya mereka berpendapat bahawa dosa besar adalah dosa-dosa yang Allah larang atau Nabi larang disertakan dengan ancaman-ancaman di dunia ataupun hukuman dunia atau hukuman akhirat. Okey, kata Syekh, garis panduan ini dapat menyelamatkan daripada kekurangan yang ada pada takrif yang lain. Jadi nampak Syekh menyokong pandangan ini. Di pandangan ni bila cek balik Syekh kata pandangan ni tak ada kritik. Yang lain tu ada je sebab kita boleh kritik. Tapi pandangan yang ni kita tengok macam tu juga. Nak bezakan dosa besar, dosa kecil dengan takrifan yang lain, ada sahaja kritikan yang boleh dilemparkan atau boleh dikritik pandangan tersebut. Kata Syekh, garis panduan ini dapat menyelamatkan daripada kekurangan yang ada pada takrif yang lain. Dengan takrif ini terangkum segala yang sabit dengan nas bahawa dia adalah dosa besar seperti syirik, membunuh, zina, sihir, menuduh perempuan beriman, iaitu tuduhan zina, khazaf, dan baik melakukan zina dan sebagainya, seperti lari dari medan tempur, makan harta anak yatim, memakan riba, derhaka kedua ibu bapa, sumpah palsu, persaksian dusta dan sebagainya, Ini semua ni masuk. Jadi beliau kata ada beberapa sebab pendapat ini ditarjihkan. Sebab ditarjihkan ni kita tangguh ke minggu depan. Kenapa Syekh sokong pandangan ini? Dan adakah itu sahaja pandangannya ada? Tak. Kalau tengok pada kitab Imam Zahabi ada sebutkan, Imam Ibn Hajar Al-Haythami ada sebutkan, ada banyak lagi pandangan ni. Jadi kita tengok yang utama. Kabair ni tak ada takrif yang lain. Kita dah tahu dah yang rajih. Yang rajih adalah dosa besar, dosa-dosa yang larangannya dalam Al-Quran atau Sunnah, larangan Quran Sunnah yang menyebutkan tentang larangan tersebut disertakan dengan ancaman, disertakan dengan azab di dunia ataupun di akhirat. Azab di akhirat atau ancaman hudud atau qisas di dunia, atau disebutkan balasan-balasan laknat dan sebagainya, laknat dan seumpama dengannya. Okey, kita tahu kaul yang rajih erti dosa besar. Jadi kalau baca dosa besar ada kabair, mesti ada ancaman. Siapa yang buat syirik, Allah hampa, siapa yang buat syirik kekal selamanya dalam neraka. Siapa yang makan riba, dia akan dibangkitkan dalam keadaan seperti seorang yang mabuk dalam ketika di mahsyar. Dia akan makan riba, dia hukuman dunianya. Siapa yang halalkan riba, dia sedang isytiharkan peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Ada ancaman-ancaman tertentu kita akan temukan. Okey, kita dah tahu kaul yang rajih. Cuma kita tengok pada pandangan-pandangan yang lain yang pernah disebutkan. Okey. Okey, di sini kata ada yang tetap, ni cara pembahagian macam saya sebut. Saya sempat ambil dia punya tajuk tapi tak sempat tak tengok secara detail tadi, tapi kita dah pernah baca dulu, kita pernah belajar. Jadi saya kata senang macam ni. Ini siapa yang kata ni dalam Al-Alukah. Tapi penulisan Ihab Kamal Ahmad, anda kenal. Dr. Ihab Kamal Ahmad. Beliau tulis, tapi tulisan beliau ni bila diletakkan oleh Al-Alukah, bila pilih, dah dipilih oleh owner ni, Dr. Sa'ad Al-Humaid. Sa'ad Al-Humaid ni doktor di King Saud, antara doktor pakar lah, pakar 2-3 orang doktor yang utama di King Saud. Bila beliau dah pilih, atau jawatan kuasa boleh pilih. Jawatan kuasa tu kan orang biasa, orang hebat-hebat.
Bila dia masuk ke dalam laman web, jadi antara laman web yang kita boleh rujuk lah kalau nak tahu isu-isu tertentu hukum hakam secara umum, bukan artinya kita bergantung kat situ, tapi secara umum kita dah tahu dah. Cuma kita nak syarahkan detail lagi, kita nak faham lagi, bolehlah kita rujuk laman web yang mereka ni berjaga-jaga dalam menyebarkan maklumat. Jadi jawatan kuasa dalam al-alukah ni maksudnya apa? Message lah. Malaikat tu sebab bawa al-alukah ni message ataupun isi kandungan syariat Islam. Ya. Mereka bagikan sama seperti mereka kata jumhur telah bersepakat bahawa dosa itu terbahagi pada dua, satu besar dan dosa besar dan dosa kecil. Anak sebut ijma' tapi sebut jumhur, betul lah. Jumhur lebih tepat lah. Sebab ada yang kata dosa tu, kalau nak keluarkan bab mau'izah tadi tu, yang kata semua dosa adalah besar sebab kita tengok siapa lawan dengan siapa, lawan dengan Allah. Dan istilah lebih tepat mungkin jumhur itu keluarkan pandangan tadilah. Yang lain kata secara umumnya, yang kata kalau bagaimana anak pada kata ijma', menurut pada anak belajar dulu, sebab mana boleh kata jumhur, sebab dah ada nas Allah bezakan antara kabair dengan kecil. Jadi nas itu memutuskan pandangan yang lain. Kalau yang kata tak ada dosa besar tu dia syaz, tak dikira pandangan, macam itulah. Tapi jumhur membahagikan dosa itu kepada dua, besar dan kecil. Cuma mereka khilaf dosa besar dan kecil itu apa dia. Secara ringkas kata di sini kata beliau, Dr. Ihab, beliau kata ada yang menghadkan bilangan tertentu dan ada yang tidak hadkan. Yang hadkan bilangan tertentu mereka kata dosa besar itu 4 atau 7 atau 9 atau 11. Dan diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ditanya kepada beliau kata, Ibn Abbas bila tanyakan adakah dosa besar itu 7, kata Ibn Abbas 70 lebih tepat berbanding dengan 7. Dan Ibn Abbas tempat yang lain dia kata 700 lebih tepat, kalau nak kata 700 lebih tepat. Dan di sini dikatakan Ibn Abbas beliau letakkan 70 atau 700 macam yang disebut tadi. Tapi wallah alam, anak bagaimana tengok pemahaman anak Ibn Abbas bukan nak kata 70 atau 700. Orang tu kata 7 je, dia kata, beliau kata banyak bukan 7 je, 70 tu. Maksudnya Ibn Abbas lebih cenderung kepada tidak menghadkan. Jadi qaul ini ada yang sebut tapi tak boleh disebahkan pada Ibn Abbas, pada pandangan anak lah, wallahu alam. Qaul yang kedua, mereka yang tak hadkan pada bilangan tertentu, tetapi mereka tak letakkan takrif pada bilangan, tak hadkan 1 2 3, tak senaraikan dosa, jenis-jenis dosa, tapi mereka letakkan had ataupun mereka letakkan takrif atau sifat-sifat yang boleh dikatakan dosa itu besar ataupun kecil. Pandangan pertama, sama macam saya dah sebut, dosa yang telah disepakati semua syariat haramkan dia dosa besar, dosa yang tidak diharamkan dalam syariat dahulu kemudian diharamkan dalam syariat ini adalah dosa kecil. Pandangan pertama. Pandangan ini pandangan yang kita dah bincangkan tadi. Yang kedua, dia sebut yang kedua lebih kurang. Anak ambil salah satu saja. Yang kedua, semua maksiat yang dilakukan kepada Allah adalah dosa besar. Semua dosa yang ketiga, semua dosa yang dibuat pada Allah adalah dosa besar. Dua ni lebih kurang, cuma beza pada syarah. Beza pada syarah. Jadi ana skip dulu. Sebab ana dah masukkan yang ni dalam bab yang katakan dosa tu tak bagi pada dosa tu tak ada besar kecil. Semua buat dosa adalah besar. Kerana pertama melihat kepada apa? Melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita lakukan maksiat padanya. Yang kedua dilihat kepada dia kata semua dosa adalah dosa. Kita bacalah senang. Pendapat yang kedua kata semua maksiat kepada Allah adalah dosa besar. Ini qaul juga diriwayatkan kepada Ibn Abbas dan Imam Baihaqi sebut semua berkemungkinan maksudnya adalah mereka tidak membesarkan larangan-larangan Allah, tidak mentakzimkan larangan Allah. Jadi dalam pandangan ini membezakan dosa besar dosa kecil adalah dalam bab dunia dan akhirat. Bab hukum dunia dan hukum akhirat. Allah alam detailnya. Pandangan yang ketiga, semua dosa adalah besar kerana mereka ini
angkuh dan berani lawan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa besar dan kecil pada pandangan ini adalah pada apa? Berlihat kepada keberanian tadi. Mana buat dengan berani ke, buat dengan takut ke, buat dengan sengaja tak sengaja, dia mempengaruhi dosa itu besar ataupun kecil. Jadi semua dosa adalah besar. Tapi buat dengan bangga, lawan hukum Allah sebagainya, jadi besar. Okey. Yang keempat, ini detail, ni sengaja tak sengaja secara ringkas. Dosa besar adalah yang buat dengan sengaja, dosa kecil buat dengan lupa atau silap. Tadi bantahlah. Jadi dosa ke kalau salah. Yang kelima, dosa besar bila orang tu menghalalkan dosa tersebut macam iblis. Dosa kecil ialah orang dosa kemudian bertaubat. Dia tak halalkan tapi dia tahu benda itu salah, dia taubat. Ni macam-macam pandangan. Yang keenam, dosa besar adalah syirik dan yang membawa pada syirik. Dosa kecil adalah selain syirik dan tidak bawa kepada syirik. Ini pandangan. Yang keenam. Okey, yang ketujuh, takrif rajih. Yang pentingnya bila rajihkan kaul yang ketujuh seperti mana akan kita bincangkan pada pertemuan akan datang. Jadi kaul yang lain selain daripada kaul tujuh ni ada je kritikan. Sebab tu anda pun tak nak baca banyak sebab akan dia bawa masalah nak kritik satu persatu. Cuma pandangan yang kuat kita tahu bahawa dosa besar adalah dosa-dosa yang disertai dengan azab di akhirat atau azab di akhirat atau balasan neraka, azab dengan neraka atau apa sahaja ancaman di akhirat ataupun disertai dengan hukuman had, qisas ataupun laknat di dunia. Wallahu ta'ala alam. Kita buka pada soalan insya-Allah ya. Bab ni untuk kenapa kita tarjihkan pandangan ini kita tangguhkan pada pertemuan akan datang. Wallahu alam. Tafadhal Syekh. Ya saya. Wallahu alam. Wallahu alam. Bab ini kita sekarang ada orang share macam-macam. Orang share macam-macam berkaitan dengan doa. Doa musim banjir. Musim banjir je kita bincang masalah ni. Dan ana ingat ana buat status dulu. Tapi ana tak pandai nak tengok yang history. Tadi dia ana buka kejap Facebook. Facebook ana pada 19 Disember tahun lepas. Bila anda tanya pada ana buka Facebook, Facebook ingatkan history apa? Tahun lepas punya 19 Disember 2021. Ana dah jawab apa yang soalan tadi. Ibn Ahmad ada mesej ana. Jadi ana bukan nak cari, buka Facebook tu atas sekali dia tunjukkan mana hari macam hari dan sejarah lah. Sejarah tahun lepas. Jadi dah ada soalan berkaitan dengan amalan-amalan selain kita tak dalam bab ini mana amalan untuk menghentikan hujan, mana doa untuk minta Allah Subhanahu taala hentikan hujan. Kita katakan bahawa bab ini Nabi SAW dah ajarkan. Bab ini bukan sekadar kalau ada orang ajar untuk doa dengan doa surah apa sih? Surah Hud. Ayat apa? Ayat 44. Ya, kita buka surah Hud, kita tengok sampai mana lafaznya. Okey, surah Hud ayat 44. Okey, hadis berkaitan dengan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Allah berkata kepada tanah, waqila, dan dikatakan kepada tanah, iaitu Allah berkata kepada tanah, ya ardu bla'i ma'aki, wahai bumi, telanlah air. Telan air, artinya bila air dah banyak, dah banjir, Allah perintahkan supaya bumi telan air. Wa ya sama'u aqli'i
wa ghidhal ma. Dan Allah berkata kepada langit, siapa yang menjerit tu? Allah berkata kepada langit, Allah kata hentikanlah hujan. Wa ghidhal ma, kemudian air pun jadi surut. Bila dah bumi telan air, langit pun tak hujan, maka air pun surut. Wa qudiyal amr wastawat 'alal judi, semua urusan selesai, semua orang kafir dah binasa, kemudian bahtera pun berlabuh di atas bukit Judi. Pada lafaz ana rasa yang jadi doanya, ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Sampai situ kot. Wahai bumi, telanlah air, dan wahai langit, tahanlah hujan, jangan hujan. Anda dah sebut banyak kali tentang perkara ini. Bab-bab amalan begini, kita tak syak tidak menafikan bahawa ada di kalangan ulama terdahulu yang mengamalkan ayat-ayat Al-Quran tertentu yang ada kaitan dengan tajuk ataupun permasalahan tertentu dengan tujuan untuk mengambil keberkatan. Supaya bila dibaca, jadi walaupun mereka baca doa tersebut nampak tak logik, tapi mereka kata, yalah Allah perintahkan. Jadi kita dalam masa yang sama bila baca ayat Quran, Allah pada zaman Nabi Nuh, Allah suruh bumi telan air, langit tahan hujan. Kita baca balik-balik, jadi kita harapkan benda tu, harapkan perkara tersebut berlaku pada keadaan kita, di atas kita. Namun wallahu alam, walaupun ramai orang share, tapi kita pegang dengan prinsip yang asas. Bab amalan, kita hanya beramal, amalan khusus, kita hanya beramal dengan sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini bukan Nabi tak ajar. Doa istisqa, minta hujan pun Nabi ajar. Doa bila hujan lebat, kita minta supaya Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah turunkan hujan di sekeliling kami, bukan di atas kami, artinya di tempat-tempat yang perlukan. Allahumma 'alal akam wal dhirab wa butunil awdiyah wa manabitus syajar Allah turunkan hujan di atas gunung ganang, di tempat-tempat yang memerlukan, tempat wadi, turunkan hujan di tempat wadi-wadi. Kalau kat Arab ada wadi lah, kita ni ada kawasan tempat yang tertentu yang orang perlukan hujan, dan tempat-tempat tumbuh-tumbuhan yang nak perlukan hujan untuk tumbuh sebagainya. Ni kita minta dengan Allah SWT. Doa ni Nabi ajarkan. Jadi kalau kita duk sebarkan perkara yang Nabi tak ajarkan dengan alasan ada ulama yang mengamalkan, sedangkan perkara ini pun ulama pun tak ada pun riwayat daripada mana salafus salih amal, tapi ada orang kita amal lah, ada cik tuan guru sekian berikan, syekh sekian, ataupun akan ada lah cerita-ceritanya. Dia kata seolah-olah kita berpaling daripada sunnah Nabi SAW. Ya saya. Di bab amalan, sebelum kita cerita tentang boleh atau tak boleh, kita kena tahu, kita perlu beramal. Bab amalan, kita amalkan apa yang Nabi SAW ajarkan. Yang kedua, kesan buruk dia. Jadi orang dah tak kisah, orang dah bebas lah nak pilih doa apa dia nak ni. Doa hajat, tapi kita hajat kita perlu doa bahasa Melayu. Selain daripada Nabi ajar, nak perlukan hajat lagi, doa bahasa Melayu. Selamatkan sofa dia kena. Contohnya, ya Allah selamatkan sofa, ya Allah sofa dia beli. Ya Allah selamatkan komputer. Nak doa khusus, silakan. Tak ada masalah. Dan kita nak ambil berkat, bacalah ayat Quran, baca, faham. Tapi jangan namakan sebagai doa. Wallahu alam. Walaupun ada hujah banyaklah. Ana pun ada sebahagian daripada forwardkan pada ana tahun lepas. Tapi perbincangan itu tak lari daripada kesimpulan yang sama. Beramallah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi tak ajar. Benda ni dah ada sunnah Nabi, kenapa kita nak berpaling pergi mengamalkan suatu benda yang lain? Dia ada dua masalah. Satu, orang awam tak tahu. Dengar, oh ada Nabi ajar. Ustaz, forward kan?
mesej kepada saya, lafaz yang Nabi ajar, atau settle. Ada yang kedua, orang awam yang degil. Memang Nabi ajar, tapi yang ini kenapa tak boleh? Ketiga, jenis ustaz-ustaz. Ini masalah ustaz-ustaz. Dah tahu orang awam ni ada dua jenis. Kita nak kena menangkan siapa? Kita nak ajak orang amalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita nak bawakan khilaf sekarang. Ada khilaf berlaku, berkemungkinan begini. Mereka tak maksudkan untuk melakukan bid'ah, mereka begini. Yang ustaz begini ni pun kena nasihatkan juga. Kita masalah ilmiah bincang-bincang. Nak gunakan masalah qiyas sekian dan sekian sebagainya, itu satu. Tapi dalam keadaan beramal. Ini bukan cerita atas buku lagi, ini cerita dalam keadaan waqi'. Kita tahu bahawa keberkatan terletak pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah ajarkan, dan kita memang nak Allah selamatkan masyarakat kita dan kawasan di mana-mana kawasan yang ditimpa musibah untuk diangkat. Kita tahu bahawa doa yang paling sempurna doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi dah ajarkan, dan keberkatan pada sunnah, ajarkanlah sunnah. Jangan cerita tentang khilaf dulu. Dan khilaf ni bukan muktabar pun. Dia pergi korek, cari jalan nak bolehkan juga. Ada yang begitu. Semoga Allah SWT selamatkan kita daripada segala jenis kesalahannya. Dia bimbing kita dunia dan akhirat insya-Allah. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.